Assalamualaikum, Yosmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 169. Okey guys, sebelum kita sambung dengan video, aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni Faiz di studio dah ada keluarkan dua desain baju anime yang baru tau, iaitu desain Naruto Kage, dan buat kali yang pertama kami dah keluarkan desain anime One Punch Man, iaitu desain Saitama. Kedua-dua desain baru ni memang padu habis lah. Memang cantik gila kalau korang pakai. Dari segi kualiti baju korang jangan risau tau. Kita orang memang bagi yang terbaik. Kita orang gunakan kain microfiber interlock dan jenis sublimation. So kalau korang pakai baju ni untuk buat bersukan pun memang tak ada masalah. Dan aku garanti gila kalau korang pakai baju ni, confirm mesti korang akan jadi jejaka Malaya. Memang sayang Fatami lah. Auto korang jadi handsome. Malah bukan takat tu je, kita orang pun dah restock juga design Nami Kazeminato. Dan setiap pembelian korang akan dapat free gift, stiker dan kad anime Naruto. Jadi tunggu apa lagi guys? Baju-baju keluaran Faiz Studio semuanya limited edition. Siapa cepat, dia dapat. So kalau korang berminat nak order baju-baju anime keluaran Faiz Studio, korang boleh je terus order dekat Shopee Faiz Studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni, okey? InsyaAllah harga memang berbaloi gila. Okey dah settle, jom kita sambung lain video balik. Yang mana untuk dalam chapter kali ni memang merupakan pengakhiran untuk Human Monster Saga ataupun Monster Association Arc. So kiranya akhirnya pertarungan yang cukup epik di antara Saitama menentang Evoken Garo Cosmic Flame Mode telah pun berakhir selepas memang banyak gila benda yang dah pun berlaku untuk dalam pertarungan tersebut. Dan untuk dalam chapter kali ni akan terjawab segala persoalan yang ada untuk dalam chapter 168. Antaranya pasal kenapa Comic Genius yang datang dari masa depan masih ada lagi. Adakah semua orang yang ada dekat sana dah tahu pasal kekuatan sebenar Saitama dan macam-macam lagi. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 169 yang bertajuk Daybreak, dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ni kelihatan ada gambar Saitama sambil memikul Janus. Chapter 169 bermula dengan sambungan situasi selepas dia telah berlakunya time travel dan Garo telah ditumbuk oleh Saitama dengan serangan Zero Punch. So kita dapat tengok dekat sini kelihatan kekuatan yang telah diberikan oleh LNG kepada Garo dah mula menghilang ataupun kekuatan tu dah leaking dari tubuh Garo. Jadi Garo pun tertanyalah, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Dia datang dari tempat yang aku tak tahu dan aku tak dapat nak kesan langsung pun keberadaan orang tu. Tumbukan yang aku terima ni memang cukup luar biasa. Malah tumbukan ni jauh lebih kuat dari tumbukan si botak tu. So dekat sini dah memang terbukti Garo sendiri pun tak sedar orang yang telah memberikan tumbukan yang cukup padu tu dekat Garo sebenarnya adalah Saitama dari masa depan. Garo sendiri tak dapat nak kesan kemunculan Saitama yang ingin menyerang Garo. Cumanya best info dekat sini, meskipun Garo tak tahu dan tak dapat nak kesan siapakah sebenarnya orang yang telah menumbuk beliau, tapi Garo tetap dapat rasakan diri beliau telah pun ditumbuk oleh seseorang. Tumbukan Zero Punch yang telah dilancarkan oleh Saitama dari masa depan tu tetap wujud secara fizikal untuk menyerang Garo. Jadi tak lama lepas tu, disebabkan kekuatan Garo pun dah mula menghilang, geng-geng hero-hero kelas bawah pun terus je pergi dekat Garo untuk membantai Garo. So sekarang ni babak beralih pula dekat tempat Saitama dan juga Janus. Saitama yang masih lagi memegang core milik Janus yang dari masa depan, Janus pun yakin sangatlah core tersebut adalah sama macam core milik beliau. Lalu Janus pun terus dia connectkan wayar yang ada dalam tubuh beliau macam USB untuk menghidupkan core tersebut. Jadi bila Janus dah sambungkan USB dekat core tersebut, secara tak langsung core tersebut terus dia berfungsi. Dan secara mengejut tanpa disangka, bila core tersebut dah connect dekat tubuh Janus, secara tiba-tiba segala memori ataupun data yang ada dalam core tersebut terus dia dapat dilihat oleh Janus. Maksudnya core ni kan datang dari masa depan kan. Lalu disebabkan core tersebut dah connect dekat tubuh Janus, automatik segala memori yang telah berlaku dekat masa depan pun, sebagai contoh macam Janus telah pun diserang oleh Garo, Saitama telah pun mengamuk, lepas tu Saitama telah bertarung dengan Garo dekat planet Jupiter, semua tu akhirnya telah pun diketahui oleh Janus. So lepas tu Janus dah tahu apa yang telah berlaku dekat masa depan, jadi Janus pun yakin sangatlah yang core tersebut memang merupakan core milik beliau yang datang dari masa depan. Lalu Janus pun terus dia tanya dekat Saitama, Sensei ada ingat apa-apa tak? Sebabnya Janus tahu tau yang Saitama datang dari masa depan. Jadi lepas dari itu pun Janus pergilah, dia pergi explain berjela-jela memang panjang
panjang gila dekat Saitama. Teori berkaitan pasal masa depan ataupun dunia selari dan juga multiverse. Memang panjang gila lah yang Janus borakkan pasal teori macam mana Saitama boleh datang dari masa depan dekat Saitama. Tapi aku tak akan explain lebih dah tahu pasal teori-teori yang telah dibuat oleh Janus berkaitan pasal multiverse dan juga dunia selari. Cumanya kita macam tak kenal pula kan Saitama ni macam mana. Dia ni kan jenis memang tak suka dengan orang borak panjang-panjang kan. Kalau boleh kan, kalau lepak dengan Saitama memang borak sikit-sikit je. Tanya, kau dah makan ke? Kau tak boleh cakap, dekat sini makanan dia sedap tau, kau order lah tu. Memang tak boleh. Dia memang tak nak dengar langsung pun. Lagi-lagi bab-bab yang macam ilmiah sikit ni kan, memang jawabnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah. Dia memang tak fokus langsung pun apa yang telah diexplainkan oleh Janus. Satu haprak pun dia tak dengar langsung pun apa yang telah dikatakan oleh Janus. So disebabkan dia pun tak faham satu arang jadah pun apa yang telah dikatakan oleh Janus, lalu Saitama pun terus dia cakap dekat Janus sambil pegang bahu beliau. Okey, dah okey. Aku happy sangat tengok kau sama je macam selalu. So Janus pun macam tertanyalah, betul ke Sensei tak ingat apa-apa langsung apa yang telah pun berlaku? Tapi rupanya si Janus ni dia salah faham tau. Dia memang totally barai gila. Dia ingatkan Saitama ni saja je, dia tak nak heboh-hebohkan pasal semua tu. Disebabkan dia nak humble je, dia nak rendahkan diri je. Dia tak nak pun ambil kredit ke apa. Dia saja je nak bagi kredit dekat hero-hero yang lain telah pun berjuang mati-matian sewaktu dalam pertarungan. Sama je macam situasi sewaktu Saitama telah pun berjaya untuk menewaskan Deep Sea King. Tapi rupanya memang betul pun Saitama tak ingat apa-apa langsung pun. Dia memang totally lost. Dia tak ingat satu benda apa-apa pun yang telah berlaku dekat masa depan. Dan dekat sini dah memang cukup jelas lah, tak ada seorang pun yang tahu apa yang telah pun berlaku dekat masa depan kecuali Janus. Lalu lepas dari itu pun Janus memang nak ceritakan dekat semua orang tahu pasal perjuangan Saitama dekat masa depan yang telah menyelamatkan semua orang. Disebabkan bagi Janus tu memang adalah tanggungjawab dia sebagai anak murid Saitama. Janus memang kagum gila lah dekat Saitama. Meskipun Janus dah salah faham kan dekat Saitama, rupanya Saitama tak ingat apa-apa langsung pun. Dan Janus pun cakap lah dekat Saitama, Sensei dah muncul tepat pada waktunya untuk menyelamatkan semua orang. Sensei memang adalah seorang hero yang sebenar. Tapi Saitama cakap lah, ya ke? Bukankah Sensei selalu je muncul lambat? Dan Janus pun balas, tak, Sensei memang telah pun sampai tepat pada masanya. So sekarang ni babak beralih pula dekat tempat Tario yang masih lagi terbaring. Secara tiba-tiba kedengaran seakan ada seseorang yang sedang memanggil Tario dan suruh Tario bangun. Jadi bila Tario dah pun bangun, tiba-tiba Tario ternampak seakan bayangan Garo yang tersenyum melihat Tario. Tapi aku dapat rasakan tu bukannya mimpi tau. Garo yang telah muncul ke depan Tario tu sebenarnya aku dapat rasakan tu merupakan bayangan Garo yang datang dari masa depan. So bila Tario nak pergi kejar bayangan Garo tu, tak lama lepas tu pun bayangan tersebut telah pun hilang dan kita dapat tengok macam ada asap. So menandakan benda tu adalah real, bukannya mimpi. Lalu lepas dari itu pun Tario terus je terdengar bunyi ramai orang tak jauh dari tempat beliau. Dan rupanya kelihatan dekat tempat Garo berada sekarang ni, Garo telah pun dibelasah oleh semua orang. Hero-hero kelas bawah yang ada dekat sana semuanya bantai Garo dengan memang cukup teruk. Tapi Garo tak lawan balik pun. Selepas je Garo telah kehilangan kekuatan yang telah diberikan oleh LNG, secara jujur Garo memang tak faham langsung pun apa sebenarnya yang sedang berlaku. Tapi Garo tetap terima je tanpa berlawan. Dia sendiri terima diri dia kena pukul dengan semua orang disebabkan semua yang sedang berlaku sekarang ni sebenarnya Garo sendiri yang telah pun set up dari masa depan tanpa diri dia sendiri mengetahui pasal perkara tersebut. Jadi sampailah satu masa sewaktu Garo kena bantai dengan semua orang sampaikan Garo pun dah berdarah-darah, Garo cakap lah dekat diorang semua, pukulan korang ni lemah sangat lah. Tapi lepas dari itu pun Metal Bite terus je suruh diorang semua untuk hentikan disebabkan kalau diorang semua pukul Garo sekarang ni pun dah tak ada guna. Ibarat macam diorang tengah pukul orang yang tengah cedera je. Tapi malangnya diorang semua tak nak dengar pun apa yang telah dikatakan oleh Metal Bite. Lalu tak lama lepas tu pun Amaimas terus je cakap dekat Metal Bite, kau pun nampak kan tadi dia mengganas macam mana? Takkanlah kita nak seimbang macam dekat kedai mamak pula dengan dia. Garo sekarang ni telah pun berubah menjadi monster sepenuhnya. So tak ada dah nak undi apa-apa lagi. Memang jawabnya kita kena bunuh dia je lah, hukuman yang sepatutnya diterima oleh Garo. Tapi Metal Bite tetap tak bersetuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Amaimas. Jadi tak lama lepas tu pun Saitama dengan Janus telah sampai dekat sana. Sambil itu Saitama bersetuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Metal Bite. Dia tak nak diorang semua bunuh Garo. Dan Saitama pun tanyalah dekat diorang semua, siapa yang kalahkan Garo? Blast ke? Lalu
Freshie Fresh pun cakap lah, aku pun tak tahulah apa sebenarnya yang sedang berlaku. Tapi tadi kelihatan seakan ada seseorang yang telanjang yang bogel telah berjaya untuk menewaskan Garo dengan hanya satu temukan je. Dan dia terus menghilangkan diri. So dengan apa yang aku nampak, aku tak rasa pun tu adalah Blast. Jadi bila Amai Mas dengar apa yang diorang cakap pasal Blast, dia pun terkejut lah. Sampaikan King Kar sendiri pun terkejut mendengar rupanya Blast telah pun muncul kat sana. Tapi cumanya kenapa telanjang je lah. Jadi waktu diorang tengah bertekak lagi pasal hukuman yang patut diterima oleh Garo, tiba-tiba Janus terus dia cakap dekat Saitama yang dia rasa Saitama adalah orang yang paling tepat untuk buat keputusan apa yang patut diorang buat dekat Garo. Tapi Saitama pun jawab lah, kenapa pula? Secara jujur Sensei tak tahu sangat pun apa yang patut kita buat dekat Garo. Tapi kelihatan seakan situasi sekarang ni Garo sendiri yang membiarkan dia je kena pukul dengan semua orang. Kita biar je lah dulu dekat diorang semua buat apa yang diorang nak kan, sampailah diorang puas hati. Sebabnya kalau kita tengok pun pukulan yang diorang buat tu macam tak ada efek sangat pun. Jadi waktu diorang semua tengah rancak bantai Garo tu, tumbuk sana lah, tendang sini, tendang telur, lepas tu siku sana, siku sini kan, tiba-tiba Zombie Man pun suruh diorang semua untuk berhenti disebabkan Zombie Man ada benda yang nak ditanya dekat Garo. So Zombie Man pun tanyalah dekat Garo, kalau ikutkan mustahil manusia mendapatkan kekuatan yang cukup luar biasa ni hanya sekadar perubahan menjadi monster, kau pasti ke tak ada sumber yang lain telah memberikan kekuatan dekat kau? Contohnya macam LNG ke ataupun sebaliknya. Sebabnya ada salah satu monster dari Monster Association iaitu Homeless Emperor pun ada tunjuk ciri-ciri yang sama macam kekuatan kau. Tapi malangnya lepas dari itu pun Garo terus dia ketawa dengan cukup kuat. He. Sambil tu Garo ada cakap, God, kau mengaruh apa ni? Semua yang berlaku ni adalah hasil usaha aku sendiri. Cepatlah pukul aku sampai aku mati. Kau buat je. Dan Zombie Man pun perasan lah yang dekat mata Garo sekarang ni kelihatan seakan memang dah tak nak teruskan kehidupan lagi. So Amai Mas pun apa lagi kan, bila dia dah dengar Garo sendiri yang minta untuk bunuh dia, Amai Mas pun teruslah nak menyerang Garo. Tapi secara tiba-tiba sewaktu Amai Mas baru je nak menyerang Garo, Tario telah pun sampai dekat sana untuk menghalang Amai Mas. Lalu Tario pun cakaplah dekat orang semua, korang semua memang nak bunuh dia ke? Korang semua bukan ke hero. Korang tak sepatutnya buat macam ni. Pakcik adalah hero yang sebenar, telah menyelamatkan nyawa aku berkali-kali. Dan Tario pun terus jerit dekat Garo untuk melarikan diri. So King yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Tario, dia baru teringat balik lah. Rupanya pakcik yang pernah dikatakan oleh Tario sebelum ni dekat King adalah Garo. Tapi malangnya Amai Mas tak kisah langsung pun. Dia tak kisah langsung pun apa yang telah dikatakan oleh Tario. Dia tetap berkeras untuk membunuh Garo. Sambil tu dia adalah cakap dekat Tario dan dia buat fake smile. Sekarang ni kita orang semua kena lakukan tanggungjawab sebagai seorang hero. Kita orang tak akan layan dia buruk lah. Kau jangan risau, okey? So adik boleh duduk tepi sekarang ni, okey? Tapi Tario tahu yang Amai Mas tipu je dekat dia. Tario tahu yang Amai Mas tak mahu membunuh Garo. Jadi start je dari sini, semua hero-hero yang ada dekat sana pun teruslah macam bising-bising kan. Diorang semua memang bersetuju untuk membunuh Garo. Nak dijadikan cerita dekat sini, sewaktu keadaan pun dah mula tegang, dah mula kios, dah mula kecoh, tiba-tiba telah pun kedengaran seakan satu bunyi yang cukup menakutkan telah pun kedengaran semua orang. Dan rupanya bunyi itu adalah bunyi King and Jane, yang mana King terus dia pergi ke hadapan sambil buat muka yang cukup menakutkan. So bila diorang semua nampak King seakan dah mula serius dan telah kedengaran bunyi degupan tempur untuk King, jadi diorang semua pun terus macam ke tepi lah bagi laluan dekat King kan, disebabkan diorang semua takut dengan aura serius King. So bila King jalan je menuju ke Garo, dia terus dia menatap mata Amai Mas dengan penuh menakutkan. Amai Mas buat apa lagi kan? Dia pun tak naklah cari gaduh dengan hero yang ada gelaran The Strongest Man on Earth. Sampaikan Amai Mas sendiri terdiam tau, tak mampu nak cakap apa bila King dah mula ke depan. Tapi seluruh fan pun cakaplah dekat Garo, aku tak akan biarkan kau buang kehidupan kau macam tu je. Kalau kau tersalah pilih jalan, kau masih lagi boleh berubah untuk menyelamatkan orang. Dan Saitama pun cakap benda yang sama juga. Sebenarnya Absolute Evil yang Garo bawa tu ada baiknya juga. Benda tu memang sesuai sangat untuk Garo. Lalu Garo pun balas lah, kalau kau biarkan aku hidup, korang semua akan menyesal. Tapi Saitama pun cakap lah, aku tak akan menyesal apa-apa pun. Malah aku sendiri pun tak ada peluang lagi nak cakap terima kasih dengan kau, disebabkan secara tak sedar sebenarnya Garo dah menyelamatkan nyawa ramai orang sebelum ni. Dan Saitama pun cakaplah terima kasih dekat Garo. Lalu tak lama lepas tu pun secara mengejut Garo terus dia melarikan diri dari sana. Dan Janus pun cakaplah dia mungkin akan buat hal lagi lepas ni. Tapi Saitama jawab dia yakin Garo akan berubah. Di hujung chapter kita dapat tengok
tengok selepas Segaro telah pun berjaya untuk melarikan diri, secara mengejut tiba-tiba Metal Knight telah pun muncul kat sana dengan dia telah menghantar banyak gila drone untuk siasat pasal serangan yang telah berlaku dekat sana. Malah orang-orang yang ada dekat sana pun nanti kena quarantine disebabkan diorang dah terdedah dengan radiation poisoning. Dan Saitama pun nak bawa lah Janus pergi dekat tempat Dr. Kusino untuk repair semula tubuh beliau. Dan chapter 169 pun habis macam tu je. Untuk dalam chapter kali ni memang padat gila dan memang 100% refer dalam storyline webcomic. So bagi korang macam mana pula? Korang enjoy tak sepanjang arc Monster Association ni berlangsung? Bagi aku memang enjoy gila lah untuk arc Monster Association ni, disebabkan kita dapat tengok telah munculnya banyak monster-monster yang cukup kuat untuk mencabar kekuatan hero-hero dari Hero Association, terutamanya hero kelas S lah. Dan secara overall aku memang akan bagi 10/10 untuk arc kali ni. So aku memang looking forward gila lah untuk next chapter bermulanya New Hero Saga. Harapnya untuk next saga nanti makin rancak lagi lah storyline untuk manga One Punch Man. Bagapun kita tunggu je lah apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat silap, terkasar bahasa, tersalah cakap. Aku nak minta maaf sangat, aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.